Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kanal, dan siratan siratan ladina al-maghdubi alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ilmu yang boleh menjernihkan segala kekeruhan, meluruskan segala kebengkokan, menguatkan segala kelemahan, membetulkan segala kekhilafan, menyatukan segala sesuatu yang telah terpecah dan terbelah. Ya Allah, Engkau muliakanlah kami. Allahumma akrimna bil ilmi, muliakanlah kami dengan keilmuan, ya Allah. Sebagaimana Engkau angkat dan Engkau muliakan seluruh kerajaan dan daulah Abbasiyah yang telah melahirkan cendekiawan ilmuwan, para sufi, ahli tasawuf, dan golongan-golongan tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi. Ya Allah, adakah hilang dan terangkatnya keberkatan kami di bumi akhir zaman ini sehingga telah perginya meninggalkan kami ahlul ilmi, yaitu orang-orang yang sentiasa menegakkan keilmuan, sehingga bumi kami penuh dengan racun, bumi ini penuh dengan najis, sehingga kami agak sukar dan terlalu payah untuk mencari formula dan resepi serta solusi untuk kembali menyatu, dan kami tak mampu dan kami telah gagal. Ya Allah, maafkan kami. Kami gagal untuk membentengi setiap inci tanah bumi Al-Falas ataupun Filistin. Kami gagal, ya Allah. Kami gagal untuk memerangi musuh yang telah Nabi kami perangi. Kami gagal menjaga setiap inci pintu pagar Palestin yang telah diwasiatkan kepada kami seluruh umat Islam. Kami gagal menjaga pintu-pintu masjid sehingga robohnya tiang-tiang Al-Aqsa. Ya Allah, maafkan kami. Maafkan kami, ya Allah. Kami gagal membantu Al-Kataib Al-Syahid Brigade Al-Qassam yang telah menghadiah dan yang telah menyumbang dengan lencun darah dan lencun keringat mereka. Ya Allah, kami gagal segalanya. Ya Allah, Engkau tunjuklah jalan kami, ya Allah, agar kami kembali menguat bukan melemah, agar kami kembali menjernih bukan mengeruh. Tuan Imam yang saya muliakan, pimpinan jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, para pencinta Daulah Utsmaniyah, tajuk besar kita pada malam ini, dan tidak dilupakan para pengamal pengamal media. Nampak sangat penat. Macam mana pengamal media jadi pengamal perubatan? Sama boleh kan? Pengamal media merangkap perubatan, insya-Allah. Dan tidak dilupakan ayahanda Datuk Pengerusi, alhamdulillah, pengerusi pertama yang menawarkan teh Arab sebelum kuliah bermula. Jadi yang penat tu hilang, tu penat. Alhamdulillah. Tuan-tuan, insya-Allah kita masih lagi tajuk besar Daulah Utsmaniyah, Empire Utsmaniyah, Ottoman Empire. InsyaAllah saya akan bawa
memimpin 25 orang jemaah pada 12 Februari hingga 19 Februari ke Turki Utsmaniyah khusus untuk menekuni dan mentadaburi setiap jalan dan checkpoint mengikut garis masa sejak tertubuhnya 1299 sehingga jatuhnya 1922 Turki Utsmaniyah. Jadi insya-Allah doakan perjalanan kami. Saja nak cerita nak abang so jealous. Itu point dia. InsyaAllah tuan-tuan, saya malam ini taklah berhajat sangat untuk membincangkan tajuk-tajuk hot tentang Yahudi ni, sebab saya masih nak menghormati tajuk besar kita, iaitu Empire Utsmaniyah, agar tidak tersasar arah. Tapi tuan-tuan, bila nak bicara tentang Utsmaniyah, kita tak dapat lari daripada Yahudi. Sebab mula naik antara kerajaan daulah yang paling baik, yang paling santun, yang paling sayang, yang paling bagi peluang, yang paling layan, Yahudi siapa tuan-tuan? Kerajaan daulah Utsmaniyah. Apa buktinya? Ensiklopedia Yahudi menegaskan ada 2 orang Yahudi yang paling rapat dengan Sultan Abdul Hamid II, BFF kategori Yahudi, Arminius dan Fambri, yang menjadi perteman rapat antara Yahudi yang terawal yang tumpang duduk dalam tanah Palestin, tumpang duduk dalam tanah Turki, Istanbul, sallallahu alaihi Muhammad, sekitar istana Yildiz, istana yang tempat bersemayamnya Sultan Utsmaniyah. Melalui persahabatan ini, nukilan yang ditulis sendiri oleh tuan-tuan oleh Yahudi, Arminius dan Fambri, dia kata apa? Melalui persahabatan ini, saya dan Baginda Sultan semenjak beberapa tahun mendapat peluang untuk mengenali peribadi susuk tubuh yang kami tak sangka. Rupanya berita dan cerita, kisah dan sejarah yang kami disogok dan dimomokkan tentang batang tubuh Sultan Utsmaniyah ini tidak seperti yang kami sangka, tidak seperti yang kami gambarkan. Rupanya sallallahu alaihi Muhammad, rupa indah dari, bukan indah kabar dari rupa, rupa indah dari kabar. Kembali, rupanya bila jumpa daulah Utsmaniyah, sultan-sultan, ya Allah, selama ni kami dimaklumkan Sultan-Sultan Utsmaniyah ni kejam, zalim, makan rasuah, pentingkan diri sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad, layan gundik walaupun mungkin ada. Kami diberikan dan digambarkan, tapi bila kami tengok susuk tubuh dengan senyuman Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Aziz, Sultan Abdul Majid, ayahanda kepada Sultan Abdul Hamid II, Yahudi pertama yang berhijrah ke Utsmaniyah pada 1812, diberikan peluang dan jalan. Bukan sekat diberikan peluang tuan-tuan, yang pertama diberikan tempat perlindungan, perumahan, dan yang ketiga, istimewanya daulah Utsmaniyah ni tuan-tuan, dia bagi layanan istimewa sama dengan pekerja perkhidmatan awam yang bekerja di daulah Utsmaniyah tuan-tuan. Gaji, kenaikan pangkat sama macam Yahudi, tak ada diskriminasi. Kalau kalian dah time pace 6 tahun, layak KPI, prestasi dan reputasi boleh, maka Utsmani pun boleh naik pangkat, Yahudi pun boleh naik pangkat. Gaji sama selagi mana kalian tidak membelakangi perlembagaan negara sallallahu alaihi Muhammad, kalian layak mendapat peluang tawaran gaji, pendapatan lumayan, perumahan, layanan. Tuan-tuan, tapi kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan Yahudi akan beriman dan setia sampai ke petang, rupanya curang di tengah hari. Kusangkakan madu yang aku beri, engkau juga akan balas dengan madu. Tapi tak sangka madu yang aku beri, racun yang kalian balasi. Penyambaiknya daulah Utsmaniyah ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, bantuan tahunan yang diberikan oleh kerajaan daulah Utsmaniyah melalui bajet yang dibentangkan sekitar 8,000 frank, yang bersamaan dengan duit kita kan jutaan lah nilai dia. Diberikan tahunan bantuan kepada penempatan Yahudi, dan pesanan Sultan Daulah Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid II, 8,000 frank ini, franchise
di Perancis, kalian hendaklah bahagikan kepada al-yatama wal masakin minal yahud. Dalam kalangan Yahudi ada miskin, maka hampa bagilah duit ni. Tu layanan yang keempat. Yang kelima tuan-tuan, pada tanggal 1882 berlaku satu kebakaran di perkampungan Yahudi yang bernama Haskani. Perkampungan Yahudi di Konstantin di Istanbul, dan telah menyebabkan 6,000 keluarga Yahudi kehilangan tempat tinggal. Dan tuan-tuan, tak dan sampai 24 jam. Tuan-tuan ingat tak? Sultan Abdullah dan Sultan Ahmad Shah almarhum, hari ni banjir, hari ni terbakar, APMM, bomba, Jepam, tak dan sampai lagi, Sultan dah sampai awal. Itu benda yang sangat sebenarnya, itulah mewarisi ketokohan Daulah Uthmaniyah. Perkampungan Yahudi yang terbakar, Sultan Abdul Hamid sampai dah, bawa dengan roti tangan dia tuan-tuan. Dia buat dengan tangan dia di belakang rumah dia, istana dia. Tak cukup dengan tu, dan dia melawat mangsa-bangsa terbakar dan diberikan bantuan tanpa menunggu pihak kerajaan sampai. Sultan sampai dulu. Sehingga kan tuan-tuan, dia kata apa lagi? Armanius kata, saya tidak menyangka akhlak dan layanan baik Sultan Abdul Hamid menggambarkan akidah Islam yang tertanam dalam dirinya. Dan sebahagian Yahudi memang masuk Islam hanya sebab Sultan Abdul Hamid turun bagi bantuan al-Islam, al-ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sehingga kan Armanius, Yahudi yang bukan Yahudi Zionis, dia kata apa? Aku tak sangka baiknya Sultan Abdul Hamid II ni, tetapi Yahudi Zionis layak membalas ketokohan dan kesantunan dengan kezaliman serta perancangan jahat. Sungguh aku tak sangka. Ini Armanius yang mengucapkan, tuan-tuan. Ini bukan kata-kata saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kan baginda tersingkir daripada tampuk kekuasaan dan pemerintahan. Apalagi yang tak cukup, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hampa dah ada tanah, dah ada rumah, dah ada tempat pelindungan. Diberikan pekerjaan lagi, gaji setimpal, naik setanding dengan rakyat Turki. Tiada diskriminasi. Kenapa Sultan Abdul Hamid II mengambil tindakan ini? Sebab itu menyerupai dan meniru gaya kepimpinan baginda Rasulullah SAW. Duduk bersama dengan Qainuqa, Nadir, Quraizah, Bani Yahudi Khaybar. Nabi bagi layanan, diskriminasi sama rata pada awalnya. Sebab mereka juga penduduk Madinah, dan mereka lagi awal mendiami sebelum Nabi sampai. Mereka adalah penduduk awal. Maka Sultan Abdul Hamid II, tuan-tuan, meniru aura momentum kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Layan Yahudi sama rata, no diskriminasi. Fakta-fakta seumpama ini sepatutnya kena sampai kepada Yahudi. Yahudi tak tahu sejarah ni, no? Saya rasa tak, Yahudi tak tahu ni. Jadi video ni kena cut, kena tag Yahudi. Saya tak tahu ni, kata Islam dan Daulah Uthmaniyah melayan kami dengan baik. Kami insaf. Terima kasih Ustaz Manis kena menginsafkan kami. Masuk Islam tu, tak mustahil lah. Dia kena sebut banyak kali kan. Sebut istana sampai ke istana, sebut Yahudi, mudah-mudahan sampai ke Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu sebagai mukadimah nak bagi tahu antara orang yang paling baik dengan Yahudi adalah Islam. Nak bagi tahu kita bukan jenis cuka sari pasai. Perang itu adalah the final and the last way, the last method. Pujuk-pujuk dah, ajak-ajak berunding dah, deal dah, tak makan sama juga baru perang. Allah sebut dalam ayat yang kita bacakan hari itu, difardukan, dihalalkan kepada kamu, iaitu peperangan ke atas kalian. Tetapi perang itu adalah bukan jalan terbaik pada awalnya, tetapi ia adalah jalan terakhir jika akidah dan Islam tercabar dan maruah. Muslimin dan muslimat Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kita nak beritahu bahawa muslimin dan Islam ni Islam yang sangat santun, termasuk golongan Yahudi. Jadi Yahudi layan kita sebabnya, tuan-tuan, apa yang diberikan santunan dan layanan. Rakyat Palestin pun sama juga, memberikan layanan kepada Yahudi terbaik, tapi akhirnya racun yang mereka beri.
Walaupun madu yang kita beri, namun racun yang mereka balasi. Okey tuan-tuan, izinkan saya untuk bergerak ke skrin layar manual. Okey, kita nak tengok tuan-tuan apa yang berlaku. Tajuk besar kita malam ni adalah kronologi. Okey, kronologi pencabulan Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk saya. Saya editor ikut sekalian nak buat tajuk apa pun. Okey. 31 Ogos kita tengok berdasarkan, kalau saya tak cerita, tuan-tuan boleh faham tak? Ambil satu poin dulu. Okey, ini garis pemisah. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa berlaku dalam timeline garis ni tuan-tuan? Pada awalnya selepas Nabi wafat, saya ambil selepas Nabi wafat lah. Aku nak ambil sebelum nubuah, dia panjang sangat. Bermula khilafah Khulafa Ar-Rasyidin. Okey. Sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan 1909, berapa tahun ni? 1300 lebih. Di sepanjang perjalanan ini tuan-tuan, we are the world, we are the champion. Kita kuasai dunia, 2/3 dunia. Allahu Akbar. Yahudi, Kristian di bawah. Ataupun kita kata Rom, termasuklah Parsi. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Parsi Rom berkongsi. Tapi sebelum ni kita di bawah, Rom Parsi di atas. Ni sebelum zaman Nabi. Tu saya ambil kat sini dulu, sebab panjang sangat. Okey. Waktu ni Nabi tinggal, Nabi letak pas beton kepada Khulafa Ar-Rasyidin tu, Islam dah kemah dah. Hampa maintainnya, keep maintaining and keep sustaining. Aku dah bersusah payah menjulang tinggi dengan darah dan lencun darah, lencun pahala, lencun keringat aku. Hampa maintain je, Nabi kata. Dalam bahasa mudah. Akhirnya 632 kita di sini. Maka tuan-tuan, sehinggalah sampai ke detik ini 1897 dan 1901. Maka berlakulah tertubuhnya World Zionist Organization 31st August. Terbinanya pertubuhan Zionis antarabangsa. Okey, tindakan pertama ni kronologi pencabulan. Trial pertama pergi jumpa Sultan Abdul Hamid. Ni tak detail sangat tahu. Saya ambil yang poin-poin ni je lah. Aku nak detail sangat sakit dia bersiri-siri. 1901 bertemulah. Wahai tuanku, kami ingin minta ihsan tuanku. Kerana dalam dunia ni tuanku lah yang paling baik. Oh, hang mengaku baik pula. Bila nak minta sesuatu, stand dia lah. Dipuji. Oh, puji ada makna. Rupanya nak menikah dengan anak Cik Jamil. Okey. 1901 tuan-tuan, akhirnya ketika inilah diberikan tawaran. Kami akan bina Universiti Turki Utsmaniyah dengan syarat sultanku beri sedikit tanah kepada kami. Kami akan berikan 150 juta lira dalam poket tuanku. Hanya kita yang tahu. 2. Yang ketiga, hutang Turki yang berjuta-juta lira. Anggap settle, tutup buku. Dia tak cerita lagi kereta free, rumah free, yang tu tak payah cerita. Tapi benda basic, hutang Universiti Turki Utsmaniyah dan 150 juta duit poket peribadi. Tapi apa berlaku? Sultan dengan al-iman, dengan al-Islam, dengan al-ihsan yang ada dalam jasadnya, tarbiyah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti zaman-zaman. Akhirnya tuan-tuan, bapa Zionis dihalau dengan penuh kehinaan. Maka itulah lambang Allah hina Yahudi. Ketika mana sultan halau, sebenarnya bukan sultan yang menghalau, Allah yang menghalau melalui lidah dan kalam seorang sultan yang penuh dengan keimanan, jati diri dan integriti. Tak makan saman setakat hang nak suap 150 juta, sorry lah bro, aku tak kelapang duit hang. Bukan setakat 150 juta, kalau hang bagi langit, bumi, bulan, bintang pun di bawah tapak kakiku, takkan ku pijak, takkan ku langgar prinsip. Okey, settle. Akhirnya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat yang sering kali kita baca, Yahudi tak tengok lena. Yang tengok lena tu hanya kita. Okey. Trial action. Nak buat macam mana ni? Benteng kita ni adalah Sultan Khun Kerem. Okey. Di sini adalah sultan kita. Inilah penjaga
Inilah penjaga kita, penjaga Aqsa. Takkan biarkan seinci tanah. Maka Yahudi berpakat, ketika inilah ada tuan-tuan, maka Turki diserang oleh dua angle. Satu dipanggil external factor, yang kedua internal factor. Faktor luar dengan faktor dalaman. Maka Yahudi nak buat macam mana? Antaranya dia minta kerja sallallahu alaihi Muhammad dan dia hantar wakil Yahudi Daunama ataupun Dunama Yahudi yang dihantar sebagai intelligent community ataupun intelligent agency, agen perisik Yahudi ketika itu dinamakan Yahudi Dunama, yang berpura-pura pakai kopiah, pakai jubah apa semua pergi minta kerja, maka masuklah sebagai penjawat awam kerajaan. Tindakan pertama. Siapa nak kenal muka Yahudi muka Turki lebih kurang sama aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, akhirnya tuan-tuan, last sebahagiannya masuk sebagai penjawat awam. Itu taktikal pertama untuk menumbang dan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Kaedah yang kedua, hantar perempuan yang paling lawa dalam kalangan Yahudi pergi goda sultan dan anak sultan, anak menakan sultan, golongan diraja. Akhirnya tergoda dengan Yahudi, kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, maka perkahwinan itu mengganggu gugat hubungan kekeluargaan dalaman anak lawan ayah, sebab nak memenangkan isterinya yang beragama Yahudi. Itu antara benda. Okey, panjang tuan-tuan. Jadi saya sebut benda-benda yang agak besar. Akhirnya tuan-tuan, benda dalam, benda luar attacking, benda dalam dimainkan oleh tadilah perkahwinan dan juga pekerja Yahudi yang berpura-pura Islam. Tetapi nak mencari mana titik lemah, mana pintu yang kami boleh masuk. Muslimin dan muslimat Allah, tanggal 1909 maka kemuncak pengkhianatan yang berlaku melalui Sadradam, melalui Perdana Menteri dan menteri-menteri Talal, Pasha dan seumpamanya, menteri-menteri kanan diberikan menteri-menteri kanan ni yang kabur mata bila Yahudi bagi tawaran dunia. Dia pun tak berjaya mewarisi keintegritian dan keimanan yang tinggi, tak berjaya diwarisi. Akhirnya kelabu asap, kelabu mata, tawaran dunia, harta mahkota, akhirnya sanggup melawan dan melengsirkan ataupun membuang tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad pada malam kejadian 27 April 1909. Almarhum Sultan Hunkirim kita telah dinafikan hak dia, akhirnya dilucutkan jawatan, dibuang. Maka berakhirlah seorang singa pertama dengan penuh air mata 27/4/1909. Ringkas, maka Sultan diasingkan, dibuang ke Salonika. Bermula keturunan inilah tuan-tuan, pelan-pelan generasi Utsmaniyah dihantau dan dibuang ke Eropah, ke Greece. Bumi Turki ni tak ada, semua hantar ke Eropah. Okey, permulaan dia. Sehinggalah 1914. Okey, Sultan dah tak ada ni, singa dah tak ada, kita kena mantapkan lagi sebab masih ada sultan selepas itu, Murad V, Wahyuddin dan seumpamanya, tapi hanya boneka. Akhirnya tuan-tuan, dia masuk dalam Grand National Assembly, iaitu perlembagaan negara yang dibina bersama dengan CUP, Community of Progressive, iaitu kita sebut Parlimen Turki yang sebahagiannya adalah orang Yahudi. Dia masuk sebagai senat dan parlimen, ahli parlimen. Sebab bila nak mengundi nanti, persiapan untuk republik tu, mesti orang Yahudi ada kerusi politik di situ. Jadi dia masuk sebab apa? Nak kacau undi orang Turki. Sallallahu alaihi Muhammad berlaku, maka pecahlah undi Turki sebab sebahagiannya 1/3 Yahudi take over. Bila nak mengundi tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, mereka akan mengangkat orang mereka. Di sini berlakunya, maka dia berpakat dengan CUP. CUP inilah dan juga Turki Muda yang Turks Sallallahu alaihi Muhammad tuan-tuan, maka kat sinilah perlembagaan Turki dah goyah dah. Sebab Yahudi campur tangan. Tadi perkahwinan, lepas tu pekerja. Yang ketiga, campur tangan dalam sistem perlembagaan dan pemerintahan Turki. Memang habis. Akhirnya tuan-tuan, 1914 negara Turki dipaksa dan diarah oleh orang dalam ni. Dia paksa sultan yang memerintah ketika itu, sultan yang ke-35 36 Sallallahu alaihi Muhammad, untuk join dengan Jerman, join dalam perang.
Padahal Turki dah tak larat dah. Turki dah tak kuat, senjata tak ada, manpower tak cukup, dah tahu dah, tapi sengaja diajak untuk masuk juga perang, akhirnya masuk berlawan dengan Allied power, kuasa bersekutu dengan Central power, kuasa belah sana British, Perancis, Itali. Mana boleh lawan? Akhirnya tuan-tuan, blok belah Jerman dan Turki jatuh. Maka bila Turki kalah, ketika inilah tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad semakin down, dahlah sultan tak ada orang ni, pembela tak ada, singa dah tak ada, lagi jatuh. Bila lagi jatuh tuan-tuan, 1917 ketika inilah berlakunya satu perjanjian sallallahu alaihi Muhammad, yang ni kita sebut perang dunia pertama. Okey, apabila Turki kalah, bila Turki kalah, apa berlaku? Maka negara hak menang, pasukan yang menang, British dan Perancis utamanya, tuan-tuan, mereka conquer kat sini, maka jom kita sign. Maka di sini berlaku satu perjanjian. Perjanjian ini kita namakan sebagai Deklarasi of War, Deklarasi Balfour, berlaku di kawasan Balfour. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita pecah dan perintah. Okey, kita azan dulu. Boleh ya? Kutip seorang sikit. Tu dia, tulis terus. Kutip seorang sikit. Kita azan dulu boleh? Azan apa? Ada tak bilang? Tak ada. Kita azan dulu. Kita azan dulu. Boleh? Kita pergi laluan azan. Okay, alhamdulillah, insyaAllah tuan-tuan kita kembali. Saya tidak akan terlalu terperinci sangat, kita nak sebut secara ringkas dan padat. Okey, di dasar pecah dan perintah, tuan-tuan nampak tak? Bermula dari sini, daripada 14 ni, inilah ketumbukan dan kita panggil attacking demi attacking. Setiap tahun ada peristiwa ni, kalau nak perinci 15, 16. Walaupun di sini memang ada satu peristiwa lagi, Sykes-Picot, yang menjadi punca awal antara Britain dan juga Perancis, perjanjian berlaku selang setahun. Maksudnya dia nak sungguh, tujuannya ni lah, nak kutip seorang sikit. Sebab tak ada pembela, okay, faham eh? Tak ada pembela, sultan dah jatuh, yang ada hanya boneka. Lepas tu kita masuk dalam parlimen perlembagaan Turki, kita kucar-kacirkan keadaan, kita pemegang keputusan bersama. Turki bukan majoriti, kita buat keputusan, asak lagi. Bagi Turki jatuh lagi. Okey, masuk. Dah kalah dah. Okey, 16 kita ajak Britain dan Perancis. Okey, sign apa? Sign ni lah. Jom kita pakat kutip seorang sikit. Tak ada siapa nak bela dah, tak ada siapa nak jaga dah. Wilayah Balkan, Armenia, 2,295,000 persegi tu, keseluruhan 2/3 dunia di bawah negara Balkan, negara wilayah Turki, tuan-tuan. Akhirnya kutip seorang sikit. Hang ambil Syria, aku ambil Mesir, aku ambil Jordan, ambil seorang sikit. Padahal keseluruhan sebenarnya tanah Arab, Hijaz, semua wilayah Turki kita punya. Masuk tuan-tuan 1917, lagilah menambahkan lagi sengsara. Okey, saya ringkaskan tuan-tuan. 1922 sallallahu alaihi Muhammad. Pada 1922, tepatnya pada tanggal 17 November, iaitu 22, maka berlakulah Sultan terakhir Murad V, Sultan terakhir yang melengkapkan Sultan ke-37. Habislah kerajaan wilayah Daulah Uthmaniyah, berakhir, was ended on 17 on November, baru ni lah anniversary tahun 22. Selepas 22 tidak ada sebarang khalifah Uthmaniyah. Untuk Uthmaniyah saja 22. Yang ada masih lagi, tapi dia hanya boneka semata-mata. Tapi yang betul-betul Uthmaniyah ni adalah 22 ni habis. Tuan-tuan, 1923 tak cukup lagi. 1923 dah apa ni? Okey, kita tanda tangani lagi satu perjanjian Lausanne di Switzerland pada 6 Ogos 1923. Sallallahu alaihi Muhammad. Ditambah parah, maka akhirnya di sinilah berlakunya kemuncak, berlakunya kutip seorang sikit yang saya sebutkan tadi. Okey,
maka yang dikatakan kutip seorang sikit ni tuan-tuan, dalam wilayah semenanjung Tanah Arab, lebih kurang macam ni lah, plus minus, Sallallahu Muhammad, negara Arab, bawah ni Yaman, Oman, okey, semenanjung Tanah Arab. Palestin, Mesir, semua duduk dekat mana? Kawasan sini. Okey, Palestin, sebelah ni Mesir, Sallallahu Muhammad, atas Syria, bawah Jordan, sini Iraq. Okey, kelima-lima wilayah ni tuan-tuan, Mesir, Palestin, Syria, Iraq, Jordan. Daripada kesan daripada Turki jatuh, Sykes-Picot, Balfour, Luzon, ditambah 3 tahun berturut-turut, akhirnya tuan-tuan, wilayah semenanjung Tanah Arab ni dipecah perintah. Okey, apa berlaku? Syria dengan Mesir, Perancis ambil, Sallallahu Muhammad, dan Palestin, Iraq dan juga Transjordan ketika itu ada diambil oleh Britain ataupun British. 3-2. Okey, daripada wilayah inilah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, bendera daripada sini bila pecah, maka Israel ataupun Zionis pun melancarkan benderanya. Benderanya yang berbentuk 3 segi. Okey, tuan-tuan perasan, bendera Zionis adalah berbentuk, bendera Israel berbentuk 3 segi. Betul? Gabungan 2-3 segi. Gabungan 2-3 segi ni tuan-tuan bermaksud untuk menguasai dunia dan untuk menjatuhkan Islam, kita mesti menguasai 6 penjuru negara Arab. Dan negara ini disebut sebagai Liga Arab. Liga Arab inilah tuan-tuan, 6 negara ni yang bergabung, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ketika berlakunya setiap serangan Yom Kippur, Islam Yahudi, negara inilah yang menyebabkan Yahudi kalah bermula 1948. Tapi macam mana Yahudi nak masuk dengan tenang ke Palestin dan menjatuhkan Islam? 6 negara ini mesti dikuasai. Dan salah satunya negara itu ditunjukkan oleh inilah, Mesir, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, satu lagi sebelah sini, satu lagi sebahagian daripada Iraq. Maka seluruh wilayah Syam inilah Mesir, Palestin, Jordan, Syria, Lebanon, Iraq. Maka wilayah 6 negara ni tuan-tuan sudah pun hancur dan sudah pun dikuasai. Dan kawasan tengah ni dilambangkan sebagai antara Sungai Nil dan juga Sungai Furat ataupun Ufrat. 6 negara ni kena kuasai. 6 negara ni kita kena pegang. 6 negara ni kita kena conquer. 6 negara ni kita kena bina deal of century. 6 negara ni kita kena runding. 6 negara ni kita kena pegang. Dalam bahasa kita kata pegang diri, peganglah. 6 negara ni kita kena pegang hati dan jiwanya. Nak buat macam mana? Okey, labur. Nak buat macam mana? Beli minyak. Nak buat macam mana? Kita buat pelaburan. Nak buat macam mana? Bagi pinjaman. Bagi ada hubung kait agar mereka terhutang budi pada kita, pada setiap 6 negara ni. Maka terbinalah Deal of Century. Bermula daripada inilah ni, ketumbukan demi ketumbukan, trial demi trial, sehinggalah tuan-tuan 1923, 1924, maka datanglah seorang Yahudi Donama itu yang dinamakan MKA, Mustafa Kemal Atatürk, yang asalnya merupakan tentera Yenisri, tentera Turki Utsmaniyah yang ada sifat kebangsaan dan kebanggaan, yang telah mengangkat nilai bangsa Turki. Ada sumbangan, kita tak nafikan, dia adalah tentera yang hebat. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang tentera Turki yang hebat, yang telah mengembalikan Turki, dan dia pernah membantu Turki ketika Turki nak jatuh ini. Tapi disebabkan acuan, disebabkan kita kata di belakangnya tetap ada campur tangan Yahudi, walaupun dia nampak pernah membantu Turki, akhirnya 1924 jatuhlah Sallallahu Alaihi Muhammad keseluruhan secara official sistem khalifah di dunia. Okey, tuan-tuan nampak tak? Islam besar, bawah Yahudi kecil, masuk selepas 1909, nampak tak? Maka kita terpaksa bahagi 3. Yang tak sah ni kita pegang, kita conquer. Sampai ke fasa ni, apa ni? Kongsi. Dulu kita majoriti, sekarang 1/3. Masuk 1924,
Mana? Mana ni? Mana? Hilang. Rupanya jatuh ke bawah. Islam sudah berada di bawah. Maka Islam kita sebut sebagai mulkan jabariyan. Islam sudah terlepas dari puncak. Fasa yang keempat yang Nabi sebut kan, sallallahu alaihi wasallam. Sekarang inilah fasa dah 1924, fasa kita di bawah. Tengok Yahudi kat atas conquer dunia. Nak makan, nak pakai, nak beli phone, semua Yahudi pegang. Kita di bawah. Yahudi berkuasa bersama dengan Rom ataupun Nasara. Sehinggalah tuan-tuan, saya ringkaskan 1932. Okey, sebagaimana saya maklum, saya just ambil poin-poin je. Saya tak mau detail sangat, panjang. Okey, 32 terbentuk satu kabinet dan kita panggil PMA. PMA ni apa? Private Military Academy. Okey, sebelum ini dia berlaku revolusi kan. Bila jatuh 1909 berlaku revolusi Arab, 1916, 1917. Panjanglah cerita dia. Saya ringkaskan tuan-tuan, semenjak di sini pun tuan-tuan 1909 bunga-bunga peperangan Arab Turki tu dah ada api-api peperangan. Kemuncaknya di sini tuan-tuan. 1924 bila Turki jatuh, di tengah-tengah ni Arab dengan Turki sudah bergaduh sebab termakan hasutan Yahudi dan juga Inggeris di belakangnya. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, lepas berlakunya serangan dan peperangan antara Turki dengan Arab, revolusi Arab, perang Turki Arab berlaku in between tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, Arab jatuh, Turki jatuh. 1932 keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuang ke Jordan. Itu Syarif Husin yang kononnya nak diberikan jawatan, rupanya ditangkap dalam penjara, di scam oleh Inggeris, British. Apa berani sangat, British masih pegang. Ketika 1924 ni tuan-tuan, okey, dua negara wilayah Palestin jatuh ke tangan British, Saudi dan juga Palestin. Hijaz dan juga Palestin. Dua-dua tu Turki menang, Turki punya. Turki jatuh, Arab jatuh, akhirnya British yang ambil alih. 1924 sampailah 1932, seluruh keturunan Bani Hashim dan Quraisy telah dibuang dan dihalau tuan-tuan. Ethnic cleansing. Ethnic cleansing ni bukan hanya pada zaman Palestin, zaman ni dah berlaku. Penghapusan etnik Rasulullah berlaku pada zaman ni di bumi Makkahul Mukarramah. Maka keturunan Nabi semua dibuang. Apa ada perangai Yahudi, dia buat sama ya. Maka Saudi diambil alih. 13 wilayah jajahan Al-Aqsa, Najd digabung tuan-tuan. Sebab antara pandangan yang kita kongsikan sebelum ni, antara yang kita jumpa Mordekhai bin Ibrahim bin Moses yang merupakan Yahudi keturunan Anza, suku Anza yang datang daripada Iraq, dihantar oleh Inggeris, disupport berkahwin dengan Arab, lahirlah keturunan Sa'ud kat sini. Maka membentuk pada masa yang sama tuan-tuan, membentuk Private Military Academy. Private Military Academy ini adalah ejen Prisik Mossad di bawah Yahudi, dan di sinilah terbentuknya pasukan batalion pertama yang melatih, rekrut, prebet polis Saudi. Maka polis Saudi adalah di bawah PMA ini. Terbina gagasan pertama, batch pertama rekrut prebet Sallallahu Alaihi Muhammad. 1932 tuan-tuan, akhirnya tertubuhlah negara Saud. Keturunan Ibnu King Abdul Aziz Saud dan supaya King Faisal, Raja Faisal. Walaupun dalam Raja Saudi ada yang sangat sayang cinta, contoh Raja Faisal, antara raja yang paling awal mempertahan dan menjaga, akhirnya dibunuh. Siapa yang bernada Palestin, siapa yang pro Palestin, apa tengok, dua raja tuan-tuan mati, seorang kena bom helikopter, seorang kena bunuh, Raja Faisal. Dua-dua ni adalah pro kepada Palestin. Ada Saud. Ada raja yang bagus, muslimin dan muslimat, 1945, 1946 tuan-tuan, ketika terbentuknya British dan di sini ada satu liga yang terbina. Liga ni disebut Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa 1945, British dan Perancis sebagai tajuk utama. Liga Bangsa-Bangsa inilah yang meletakkan seluruh negara-negara dunia di bawah kekuasaan mereka.
Sehingga hari ini ada 195 negara, 2 yang tidak berdaulat. Dan semua negara kita bernaung di bawah LBB. Bila LBB terhasillah PBB. Sallallahu alaihi wasallam. Di Liga Bangsa-Bangsa. 1945 maka dilancarkan rasminya tuan-tuan, dilancarkan kita kata diisytiharkan. PBB ni terbentuk 1946. Nampak tak? Dia dah aim lama dah. Tujuannya memang nak ambil Palestin. 1946 akhirnya ketika ini tuan-tuan 60,000 pasukan pertama ataupun penduduk pertama, batch pertama Yahudi dah masuk ke Palestin. Tapi masih lagi British, belum serah pada Yahudi, tapi British hantar dah batch pertama masuk 60,000. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga kan 1947 hujung 47 maka berlakulah 1948 Israel Raya ataupun kita kata fasa pertama. Israel mengumumkan kemerdekaan pada 15 Mei 1948 iaitu peristiwa Nakbah. Waktu ni dah ada 380,000 Yahudi dah ada pada hari pertama kemerdekaan. Ni dalam tempoh ni tuan-tuan, mereka dah buat kerja di belakang. Tak merdeka lagi ni, tak isytihar lagi, Yahudi dah conquer dah. Tu perangai tak perangai. Tu orang bagi jawatan zaman Sultan Osmaniyah tu. Bagi rumah, bagi tanah. Muslimin dan muslimat Allah. Akhirnya daripada sini tuan-tuan 1948 Islam kat sini. Mana? Lagi bawah. Ni. Kalau sambung lagi kiri, mungkin Islam juga kat sini. Abang tak ada lah kita ni. Mulkan Jabariyah. Islam dah terlepas. Agama lain take over. Dunia ni sudah dipegang. Zaman ni sangat kita rindu. Zaman minhaj nubuwah. Apakah ia akan kembali? Zaman ni adalah zaman sallallahu alaihi Muhammad adalah kita kata zaman tinggi milangan lah. Okey. Tadi 1917 juga saya terlupa adalah detik terakhir Palestin merdeka dan raya. Sebab 1917 ni Balfour, lepas tu yang sebelum saya ke speaker tu, maka Palestin telah diserahkan kepada British. Okey, 1947 British serah kepada Yahudi. 1948 rasmilah Palestin berada di wilayah Yahudi. Sallallahu alaihi Muhammad. British ambil. Kenapa British bagi? Tuan-tuan, British dia ada Christian Orthodox, dia ada Yahudi, dia ada Yahudi Orthodox. Kristian kan ada Protestan kan daripada mazhab-mazhab. Jadi antara pegangan orang Kristian sallallahu alaihi Muhammad, sebab apa dia bagi? Kan dia percaya bahawa bila turunnya Yesus nanti, Yesus yang akan bunuh Dajjal. Mengikut iman kita, memang betul Yesus, Nabi Isa membunuh Dajjal. Yahudi kata, hampa silap ni, hampa silap baca sejarah kot. Hampa cuba tengok balik kuliah Ustaz Manis. Yahudi kata. Hampa kena tunjuk. Ustaz videonya tengah viral ni. Hampa Yahudi kata kat Kristian, hampa tengok ada video Ustaz Manis. Tak tengok pun, ni ambil link ni. Tengok kat Ernest Meadow dan juga Araman TV. Promo pula kan. Dan juga Abang Nal kita. Okey, Kalam Ilmu kan. Dan Ahmad Azri kita. Okey. Maka Kristian pun melihat video. Oh, baru kami faham. Rupanya Yahudi percaya Palestin, dunia ni kami yang pegang, Dajjal yang pegang, Al-Masih. Betul hampa pegang, tapi ada tahap tempoh ketika turun Nabi Isa. Sebelum turun Nabi Isa, memang Yahudi conquer dunia sebab Dajjal pegang. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu masih ada Rom dan masih ada Kristian. Tetapi bila turunnya Nazala Isa bin Maryam pada kita Nabi Isa, pada Kristian adalah Yesus. Kan pada kita Nabi Isa membunuh, maka ahli kitab Rom, Kristian, ahli kitab tuan-tuan. Rom yang pegang lama ahli kitab Injil. Okey, ahli kitab ni tuan-tuan, Yahudi pegangan ahli kitab adalah dia percaya kepada kitab asal Nabi Musa, Taurat. Ahli kitab Rom yang kita kata Nasrani ni adalah orang Nasrani. Kita tak ada sebut Kristian. Kalau Kristian, dia confirm Bible, confirm sesat.
waladhalin. Dia mesti sebut Nasrani. Nasrani ada sebahagian ahli kitab yang berpegang kepada kitab Injil original Nabi Isa. So akhir zaman kita akan berpaut dan bergabung dengan koalisi Nasrani ahli kitab. Yahudi berpegang pada ahli kitab pun masih wujud. Yang bukan Yahudi Zionis, bukan Yahudi murtad. Yahudi yang masih ada sebahagiannya tuan-tuan di Palestin adalah Yahudi, sebahagiannya masih ada Yahudi yang berpegang ahli kitab. Dan di dunia, di Eropah masih ada Nasrani yang berpegang pada ahli kitab. Kalau tuan-tuan tengok di Perancis, di California, di Georgia, ramainya masjid semakin bertambah dan bercambah di Perancis baru ni kan, minggu lepas. Kita duk bincang pada Palestin, sebenarnya rahmat dia, Allah sedang menambah kuantiti dan kualiti umat Islam. Mungkin mereka ni tentera-tentera Bani Ishaq, betul tentera Al-Mahdi, kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Yang tidak di-highlightkan orang Islam, inilah geng-geng yang hampir pada ahli kitab. Sebab apa? Sebab mereka belajar daripada perang ni tuan-tuan. Hikmah berlakunya perang, orang akan nampak Yahudi ni punya teruk, dan Yahudi sendiri menentang Yahudi. Sebahagian ahli kitab berpihak kepada Islam. Maka perang ni kita tak nampak angle yang Allah nak ajak. Hampa tak tahu disebabkan perang ni ramai dah masuk Islam ke. Dulu yang pro Yahud, sekarang semua dah anti, akhirnya berpihak kepada Islam. Kalau tidak kena perang ni, mereka akan tak nampak wajah sebenar Yahud. Dan disebabkan perang juga, Allah sedang melondehkan wajah sebenar munafik. Hak mana-mana betul sokong, hak mana-mana betul atas pagang. Allah sedang melondehkan wajah sebenar. Okey, tuan-tuan, sambung. 1948, maka bermulalah episod air mata dan darah. Kelam Palestin, no raya, no takbir raya. Tak ada nak sembahyang kat masjid, tak ada bahagia macam ni. Apalah arti bahagia andai sedangkan kami hanya menghitung untuk menuju ke pusara. Tidak ada istilah baju raya buat kami. Bermula 1948, maka sehingga hari ini lebih kurang ada komuniti Yahudi 6.7, ataupun kalau tengok campur keseluruhan Yahudi Ortodok plus minus 7.5 Yahudi yang berada di komuniti negara Palestin. Islam makin di bawah. Tadi saya kata 6 penjuru Israel adalah 6 negara yang telah ditawan, telah pun di tangan mereka. Sebab tu Yahudi pegang. Negara ni kita sebut apa tadi? Saya kata Regional Arabic Country, negara Liga Arab. Sebab tu dia buat Liga Bangsa. Tentu perasan tak? Semua langkah Yahudi dan Kristian dia buat semua dia tiru Islam. Eropah, Perancis, ketenteraan tuan-tuan, banyak mereka tiru Berigi Al-Fatih, tiru Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka tiru, sebab itulah mereka berjaya. Hakikatnya ketenteraan dan operasi perlembagaan pembentukan negara seluruh kita kata Yahudi dan juga Rom banyak dipengaruhi oleh keislaman dan kemantapan zaman pemerintahan ke semua wilayah Islam. Bab ekonomi ke, bab tentera, bab pentadbiran, bab khalifah, struktur pentadbiran negara, semua Kristian yang Yahudi tiru. Sebab mereka pernah duduk di bawah wilayah Daulah Uthmaniyah, mereka pernah duduk wilayah Abbasiyah. Semua pakai tengok, semua pakai tiru. Lepas tu klaim dia punya. Sama macam rumus-rumus formula matematik. Kan, prinsip Archimedes lah, teorem Pythagoras lah, Pythagoras. Bukan dia punya, kita punya Al-Khawarizmi yang telah cipta awal kot daripada Pythagoras tu. Tapi kita kena scam sekali lagi, macam saya bidang matematik, maka terpanggil, ini bukan rumus orang yang dibina oleh orang Kristian. Ini dibina oleh Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, tokoh-tokoh kita yang memulakan. Tetapi dia mereka klaim sebab kita tidak ada kuasa untuk melawan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sejarah telah dipalsukan. Okey, muslimin dan muslimat sehinggalah 2023, tuan-tuan, tadi saya kata perjanjian Lausanne ditandatangani 1923. Perjanjian Lausanne ni perjanjian yang dia ada satu had limitasi di mana negara-negara yang kolonial, yang penjajah hari ini, Sallallahu alaihi Muhammad, terutamanya US kan, ya, United States dan juga Yahudi yang dah ambil tanah-tanah Uthmaniyah ni, dalam tu ada klausa bahawa mereka berhak, tanah itu berhak diambil kembali oleh Presiden Turki ketika itu. Tetapi dengar ayat saya,
Tetapi tuan-tuan, kita bila berlaku peristiwa Palestin ni kan, kita dah bincang tajuk Uthmaniyah ni, dan hari tu pun kita bincang, kita mengangkat figura yang bernama Erdogan kan. Sejujurnya kita mengharapkan Erdogan yang paling hero. Itulah pengganti Saladin dan pengganti Sultan Salahuddin ni. Mudah-mudahan roh Sultan Abdul Hamid akan masuk dalam Recep Tayyip Erdogan. Tetapi dalam perkara 123 artikel 136, hafal rapat ni, dalam kalau perlembagaan negara perkara 153 kan, kita jangan kacau hak institusi institusi diraja, hak istimewa tanah Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu kan. Yang ni perkara 153 itu Malaysia Constitution kita. Tapi kalau Turki tuan-tuan, Akta 136 perkara 123, identiti dan jati diri republik yang tertulis di sini dah sign mati, tak boleh ubah. Any presiden, mana-mana presiden, anybody yang pegang tampuk presiden ke Perdana Menteri ke, hang pegang je bermula 1924, hang tak boleh ubah. Macam mana kita tak boleh ubah perlembagaan negara? Sebaik, semulia, setahajud, seiman, seislam mana pun Erdogan, dia takkan mampu tembus. Kalau dia buat juga, kemungkinan dia akan melalui fasa seperti senasib dengan almarhum Dr. Morsi. Apa yang mampu dibuat. Jadi itu yang kita dah harap pasal saya pun saja peribadi memang sedikit kecewa sebab kita dah angkat sejarah Turki ni kan. Kita dah puji dia hari tu sampai video viral lagi kan. Kalau ikut hati ni menyesal aku cerita pasal hang. Ikut hati, bukanlah ikut hati, satu sudut kan. Sebab tak terhasil. Tapi siapalah kita untuk terlalu awal menghukum dia? Kita tak tahu. Kan tak sampai lagi 100 tahun. Mungkin lepas ni dia bertukar wajah. Wallahu ta'ala alam, itu rahsia Allah. Sebab tak sampai 100 tahun lagi. Mungkin Erdogan dia berwatak seperti cerita Hindustan. Dia buat kalah dulu kan. Dia akan muncul di hujung-hujung cerita. Awal lagi. Lalu dia tahu baru 2023. Lalu ada setahun ni kan, nak masuk 2024 lalu. Hampa layan je babak cerita ni. Esok-esok dia bawa keluar pedang samurai dia, kita tak tahu. Kan? Jadi tuan-tuan, poin saya tadi, Sallallahu Alaihi Muhammad, ketika terbinanya Republik Negara Turki, maka memang apa kita kata? Memang perlembagaan kalian hang tak boleh ikut keluar. Hang tak boleh ubah dah. Sebab tu 1950 di sini. Ni 1950 Ferdinand Menderes, 1960 kan zaman-zaman Syekh Badiuzzzaman An-Nursi timbul, cuba nak mengislamkan kembali, nak kembalikan Islam. Walaupun Ferdinand Menderes berjaya kembalikan bahasa Turki, kembalikan azan kepada Arab, kembalikan wanita daripada wajib tidak wajib kepada wajib bertudung, kembalikan masjid. Benda-benda yang Ataturk buat telah berjaya dibuat oleh Ferdinand Menderes. Tapi apa jadi? Mati di telang gantung. Hang buat, hang lawan je perlembagaan, hang siap. Maka kita cuba fahami. Saya ambil sudut yang positif dan optimis. Mungkin Erdogan dia ada style dia, tak boleh nak terlalu drastik. Tapi di hati kecil dia tetap masih lagi mempertahankan Islamis dia. Tapi apalah kudrat aku. Jadi mungkin dia mengharapkan kita orang Sembilang untuk menjadi ahli calon yang berhormat. Datuk. Okey. Yang berhormat akan datang insya-Allah. Bin Datuk akan tercalon di peringkat perlembagaan Turki untuk bersama dengan Erdogan bagi support. Erdogan tak cukup kuat. Sebab apa mesti Datuk? Sebab hanya Masjid Sembilang aja yang bincang tajuk Empire Uthmaniyah. Dia mula tu nak maaf. Okey, itu tuan. Jadi di sini apa berlaku? Ferdinand Menderes habis. Dia cuba aku geram lah. Aku nak kembalikan Konstantinopel kepada Istanbul ni. Aku nak wujudkan seperti zaman Al-Fatah. Tapi apakan daya, mati di telang gantung. Samalah Syekh Fethullah Gulen semua tu kan, tok guru kepada Erdogan. Sehinggalah lahirnya tuan-tuan 2023 dengan 1923. Yang ni dah komplit 100 tahun perjanjian Lausanne. Cuma kita masih tertanya-tanya di sini, apakah yang akan berlaku? Yang ni di luar pengetahuan saya.
Tapi secara teorinya perjanjian tu berakhir pada tahun ni. Ni ikut tu dah lepas dah, 6 Ogos. Dia tanda tangan ni 24 Julai tapi digezetkan 6 Ogos. So 6 Ogos sebenarnya Presiden Turki boleh ambil balik wilayah Ottoman dalam perjanjian. Tapi saya yakin dia terikat dengan Republik, dia punya perlembagaan. Dia nak buat apa? Jadi perjanjian tu memang betul, tapi hang tak ada kuasa sebab diikat di sini. Siapa yang cerdik? Musuh cerdik. Dia buat, dia ikat kita awal. Macam mana dia ikat Mesir ni? Tak boleh buat apa dah. Kita dah ikat tangan dah. Dia ikat tangan. Oh, tolong. Macam tu, umpama macam tu. Analogi dia. Sebab tu dia masuk ke Palestin dengan penuh tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Sehinggalah tuan-tuan Muhammad 2024, inilah hadis yang kita baca tu, akan munculnya Mujaddid selepas 100 tahun. Tapi timbul dan muncul 100 tahun ni tidak semestinya dikira berdasarkan 1924. Kita tidak ada dalil khas yang kata okey, walaupun memang kejatuhan khalifah, sebab khalifah ni dia subjektif kat sini. Jadi saya pulang kepada tuan-tuan untuk menilai. Kalau betul kejatuhan khalifah Utsmaniyah dikira 22. Kalau kejatuhan khalifah umum 1924, mungkin juga 23. Jadi di sini kita jangan, saya ulang balik, jangan terlalu beriman pada angka. So baik lah tuan-tuan, 100 tahun ni dikira daripada tahun bila, baik tak sedap fikir sangat bab tu. Tak jadi apa-apa, dia claim pula kita kan. Tak jadi apa-apa Ustaz, tak kiamat apa 100 tahun, tentu pula. Tu saya kata, angka numerical, kita tidak beriman pada mana-mana angka, mana-mana tarikh, mana-mana tahun. Cuma hadis tu memang betul 100 tahun, cuma bila, adakah hijrah ataupun masihi, wallahu ta'ala alam. Kita hanya bercakap atas dasar ilmu yang hanya Allah izinkan kita tahu. Okey, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebagai penutupnya, jadi kita nampaklah tuan-tuan, daripada Islam Islam berada di puncak, Islam berada di gigit, Islam berada di tangan, dan akhirnya tuan-tuan, Islam berada di tapak kaki dah terlepas. Jadi apa kesimpulan dan pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan? Yang pertama, Daulah Utsmaniyah dah buktikan pada Allah dan pada seluruh umat, mereka guna politik, guna kedudukan, guna istana, guna kuasa, guna harta, betul-betul untuk agama. Tu point tuan-tuan. Ya memang betul kami nak menang, kami nak mengundi, kami nak menang, tapi menang kami untuk bela Palestin, menang kami untuk angkat Islam. Itu poin yang pertama. Bukan kami menang untuk kami nak tidur dalam istana sedar-sedar. Jadi sekadar itu yang dapat dikongsikan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya pun akan maafkan anda yang ada sedikit kekurangan dan kecacatan. Hari ini yang sedikit kepenatan. Bukan hari ini, hari-hari sebabnya. Cuma hari ini agak kritikal sikit. Jadi saya sampai sini sahaja. Terima kasih banyak atas perhatian tuan-tuan. InsyaAllah setiap video yang tuan-tuan share mudah-mudahan akan jadi manfaat sama akhirat dan talian hayat untuk kita bersama membawa bekalan menuju hari akhirat. Aku qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.